أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Suratul Kahfi 103 hingga 110. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik, dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Mereka lah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka, dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu, gugurlah amal-amal mereka, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Mereka yang bersifat demikian, balasannya neraka jahanam, disebabkan mereka kufur, ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Diwahykan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Itu arti di dalam pimpinan Ar-Rahman, 7 ayat akhir di dalam suratul Kahfi. Saya dah tengok dalam beberapa buah tafsir
Sebagai rekah masa tak berapa minit yang kita ada banyak ayat, maka sebagai muqaddimahnya manusia hidup di atas dunia ni nampak kumpulan besarnya 3 kumpulan. Yang pertamanya orang mukmin, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Lepas tu rating daripada kafir, daripada munafik saat ni adalah orang-orang musyrik ataupun orang yang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Orang fasik, orang yang selalu buat dosa. Tu adalah rating jauh, seolah-olah katanya bayar daripada kafir dan munafik saat ni adalah manusia yang selalu buat dosa di atas muka bumi, iaitunya manusia yang diraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-103 suratul Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Iaitunya Tuhan tanya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-rugi amal perbuatannya. Orang yang sangat rugi, hidup di atas dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Tuhan tanya, mun nak tahu tak siapa? Iaitu belum daripada kita nak masuk di dalam ayat ni seterusnya. Satu hadis daripada Mus'ab, dia katanya, saya telah menanya bapa saya, iaitunya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi lah Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Jadi anak dia tanya pak dia, ayatnya qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Adakah mereka itu golongan al-haruriyah? Al-haruriyah maknanya orang yang menyalahi hukum Allah Ta'ala. Orang yang rugi saat ni maknanya orang yang duk salah dengan hukum Allah Ta'ala ke orang mana? Dia iaitunya Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab. Dia jawab kepada anak dia. Dia kata, tak. Tetapi mereka ialah golongan Yahudi dan Nasara. Orang yang paling rugi sekali hidup di atas dunia dan akhirat, iaitunya Yahudi dan Nasara. Adapun golongan Yahudi, mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun golongan Nasara, mereka berkufur dengan balasan syurga. Mereka berkata di dalam syurga tidak ada makanan dan tidak ada minum. Tu dalam pegangan orang Yahudi dan orang Nasara. Tetapi golongan al-haruriyah, ada tanya saat ni tak? Ialah golongan yang menyalahi janji Allah, iaitunya orang yang selalu romok. Tuhan janji gapo, puak-puak dia lah yang menyalahi hukum Allah. Maknanya romok. Tuhan buat, dia romok. Mencabuli perjanjian Allah. Tak terima janji Allah Ta'ala sesudah diperteguhkannya. Maknanya Tuhan royak gapo dalam Quran, orang hak menyalahi hukum Allah, tu termasuk dalam orang yang rugi dalam kehidupan dia. Jadi di sini Sa'ad pun baru dia dengar daripada ayah dia royak. Sa'ad menamakan golongan al-haruriyah ni, iaitunya puak-puak ning, puak-puak fasik, dia kata. Orang dia selalu langgar perintah Allah, orang itu adalah orang fasik. Tidak. Berkata Ali bin Abi Talib, ni saya ambil di dalam tafsir Ibn Katsir juzuk 3 muka 1851. Ataupun dalam tafsir ayat 103 suratul Kahfi, berkata Ali bin Abi Talib, golongan al-haruriyah bukan sahaja golongan Yahudi ataupun Nasara, tetapi meliputi semua golongan yang mengingkari hukum Allah. Tak kira siapa-siapa yang lawan hukum Allah, orang tu dikira katanya orang yang romok.
Hukum duk molek-molek puak dia pergi khianat, pergi pecah benar-benar pasal itu. Nah, atau yang menyembah Allah dengan cara tidak betul, sedang mereka menyangka dan yakin bahawa mereka betul. Duk buat amal, masuk dalam bid'ah, masuk dalam khurafat, duk berasa jelira, berasa sedap buat. Tapi hak sebenarnya tak kena. Duk berasa jelira, titik air liur lah kecek mudah-mudah. Sedaknya buat benda ni. Tapi hak sebenarnya salah dan tak betul. Tuhan tak terima. Dan amalan mereka diterima oleh Allah, sedangkan ni pok-pok dia duk rasa katanya amalan diterima oleh Allah, sedangkan mereka salah dan amalan mereka tertolak. Seperti ayat yang berbunyi Allah Ta'ala royak juga dalam ayat-ayat lain, iaitunya amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ayat kita baca semua ayat ni. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Lepas tu amilatun nasibah. Amilatun nasibah maknanya buat amal dengan penat, lelah, letih, tapi tasla naran hamiyah. Di akhirat sikit lagi akan masuknya lubang neraka. Umar Ibn Al-Khattab satu kali dia jalan di satu jalan, dia tengok orang duk sembah berhala. Umar tengok pak tu bek air mata dia. Dia ingat kepada zaman jahiliyah dulu, orang-orang duk sembah tokong. Boya jalan di satu tempat, dia tengok lagi orang duk sembah tokong. Umar pun baca ayat ni kepada orang tu, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Letihnya, takraknya duk buat atas muka dunia, duk letih dengan tokong dia, duk percaya kepada berhala dia tu, siapa kau kena masuk di dalam lubang neraka di akhirat. Ni cuba kita sendiri perhati, hak manusia duduk atas muka dunia duk buat gapo. Nah, agama banyak atas muka dunia ni, beratus-ratus, beribu agama, tapi hak kena iaitunya al-Islam. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman dengannya. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik. Dek seka, dek percaya, boleh bukan seka saja, dek percaya yakin 100% katanya hak dia dek buat tu betul kena, betul kena. Tu tak. Dan baik ia dek seka pada apa sahaja yang mereka lakukan. Di sini dia royak pula katanya mereka berpegang dan percaya bahawa mereka berada di atas jalan yang betul dan diterima dan dikasihi. Ni orang-orang yang kita nak tahu katanya siapa Tuhan nak royak ni. Hak ni dia jadi ayat perisana lagi. Tuhan tanya Nabi Muhammad, mu nak kedok aku nak royak kepada mu, nak royak katanya siapa yang sesak dalam amalan mereka di atas muka dunia. Duk berasa katanya betul, tapi hak sebenarnya salah dan ditolak. Barulah ayat 105 Allah Ta'ala jawab. Kita pun kena dengar molek, takut-takut kita ni kena serepih dia ataupun kena piyah-piyah dia. Walaupun Tuhan tatak semua kepada manusia, tapi kita kena dengar molek, iaitunya ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka lah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka.
Maknanya tak percaya kepada ayatullah, tak percaya kepada ayat-ayat Quran, ataupun buat main-main. Nanti setelah lagi dia akan royak, katanya manusia pasal duk menganying, duk tak percaya. Mulut percaya tapi perbuatan tak ada duk buat serupa dengan hak mulut royak. Hati yakin tapi duk buat serupa dengan dia tak yakin dengan ayat Quran, tak yakin dengan ajaran Nabi duk ajar duk royak. Siapa ni? Iaitu mereka yang menentang ayat-ayat Allah. Ni kata-kata Ibnu Katsir belakang ni, saya duk baca hak bahasa Melayu ni, duk terjemuh jadi Melayu selalu, sebab tahu kata masa tak ada. Nak pergi baca bahasa Arab, nak pergi terjemuh, ambil bahasa Melayu selalu. Iaitu mereka yang menentang ayat-ayat Allah di dunia ini dan enggan tidak terima dalil ataupun bukti keesaan Allah Ta'ala. Maknanya ia tak terima Allah Ta'ala tu tak percaya dulu lagi kata Allah Ta'ala tu kuasa di atas muka bumi. Allah tu buat segala-gala dan Allah lah yang duduk atur segala dalam nizam ataupun peraturan makhluk. Tu hak besar, apatah lagi benda-benda hak kecil, hak manusia hidup di atas dunia ni, Allah lah sendiri duduk atur cara hidup manusia. Tapi ada sebahagian segolongan manusia duduk di atas muka bumi ni tak percaya kepada Allah. Dia tak percaya kepada Allah, termasuknya tak percaya kepada ayat-ayat dia. Nah, serta kebenaran rasul-rasulnya yang mereka juga berdusta terhadap negeri akhirat. Jadi borong habis, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada rasul-rasul dan tak percaya kepada hari akhirat. Jalah tu orang kafir dah tu. Orang kafir cerak-cerak boleh cak mohon lalu dah. Bain katanya orang ni adalah orang kafir. Nah, fahabitat a'maluhum, maka ya royak itu, oleh itu gugurlah amal-amal mereka. Hak duk buat mari sia malas, tambun kok tu, sedekah kok tu, buat kok tu, buat gani, gugur habis, luguh habis. Amale hak nampak katanya habis duit berjuta-juta, habis ngop raman, tak tahu banyak mana, habis homo banyak mana. Letih hidup di atas muka dunia. Siapa kau boleh kita tengok hasil natijah Tuhan akan peracur amalan-amalan puak-puak dia di akhirat sikit lagi. We nampak kepada orang kafir ni, hak mung duk buat di atas muka dunia ni, mung duk sembah, mung duk gapo, hari ni aku nak jadi abu angin habis. Bu faja'alnahu haba'an mansura. Tuhan ayat di dalam suratul Furqan. Jadilah abu angin yang terbang. Orang-orang kafir pakat tengok, Allah habislah. Hak dia duk buat, duk kacau buat. Kalaulah saya biasa rayak dah kepada ahli majlis ilmi, nak rayak sekali lagi. Saya tengok dalam berita Chong Sit It, dia pukul orang Nepal seorang. Duk sembah tak kong dah. Yang muda sampai tua dia sembah. Tepat dia sembah tu, iaitunya dia duduk atas papai. Atas papai. Siapa kau jadi tapak kaki dia. Dia jijak nanak hari. Tepat dia sujud tu, kayu. Orang lain tak boleh sujud tempat tu. Dia seorang sujud. Dia berdiri pak tu. Siapa kau orang pergi buat sarak kadi dah, pergi pukul Roy Tau dia. Tapak kaki sebab dia berdiri lama doa situ. Dahi dia ni kok. Hitai dahi dia. Sebab apa? Dia sujud kau tak kong. Tiap-tiap hari. Habis papai. Allahu Akbar. Tengok ni. Tu maknanya dia yakin benar-benar dalam hidup dia tu, maknanya tak kong lah yang boleh duk bui segala-gala dalam kehidupan dia.
Tapi Allah Ta'ala raya fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka gugurlah amal-amal mereka. Hak dok buat semua tu rutuh habis. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka. Tak ada nawi apa sekarang. Sebab apa? Hak duk buat tu bukan amal leh. Amal ni dikira kata amal soleh. Tapi hak duk buat tu gelonggong. Jadi abu angin. Lalu itulah Ibnu Katsir dia katakan, iaitu kami tidak memberatkan timbangan mereka kerana timbangnya itu tidak ada sedikit pun kebaikan. Tak ada kena timbang lah. Dia jadi abuk angin habis. Nak timbang apa? Nak timbang gapo? Ni sebab itulah kita pun janganlah jadi seperti orang-orang yang sedemikian yang Allah Ta'ala royak. Takut rugi ya. Rugi duk buat amalan letih hari-hari tapi masuk dalam bid'ah. Masuk dalam benar-benar yang Allah Ta'ala tak ada suruh, Nabi tak ada buat contoh, tapi Allah rajinnya duk buat hari-hari. Kita tak ada orang nak rakyat katanya orang Islam tu bayar apa ni supaya dengan orang kafir. Tak, bukan. Nak rakyat katanya hak duk buat amalan tu, jadilah amalan hak bersih sungguh. Yakin katanya hak ni hak Nabi buat contoh. Barulah kita jelira gapo hak kita buat dalam kehidupan kita. Dengan semaya orang boleh katakan rolik dah. Iaitunya hak duk faham yakin sungguh-sungguh hak amalan semaya, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Nak buat macam mana nak jadi semua masyarakat kita tu betul dengan ajaran Nabi. Tak sih jadi salah walaupun sikit, walaupun kelimah Sayyidina. Saya misal mudah-mudah, Allahumma salli ala Sayyidina. Gibu apa Sayyidina? Ini saya misal ya tu. Lepas tu puak kita kiyah sendirilah nak bubuh, nak kiyah gapo, nak royak gapo. Gibubuhnya Sayyidina. Nabi tak ada sebut. Nabi tak ada sebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Tak ada bubuh Sayyidina Ibrahim. Kita pun ambil matatan hak Nabi sebut, kita pun sebut pasal itu, walaupun nampak katanya tak berjuruh ni tak sebut Sayyidina. Sayyidina ni maknanya penghulu kita, penghulu kami. Sebut Sayyidina tu nampak sekaligus berjuruh lah, molek lah. Tapi tak serupa dengan Nabi ajar sahabat dia. Walaupun sahabat Nabi ajar tak ada sebut Sayyidina. Tu saya misal mudah-mudah. Lepas tu hak amalan-amalan lain lagi kita buat. Hak Nabi royak kata buat sekat ni. Sekat ni hak aku buat. Bilangnya ni, kalau 33 pun 33. Kalau 100 pun 100. Kalau 1000 pun 1000. Sekadar tu kita pun jadi serupa dengan hak Nabi buat. Barulah tak termasuk di dalam orang rugi dalam kehidupan kita. Sungguh katanya kadang-kadang kita pun rasa nak banyak. Nak banyak tu nanti lepas pada tu. Maknanya kita buat hak Nabi buat semua tu habis dah. Kita rasa nak zikir banyak, nak istighfar banyak. Pasal tak ada nak kira kata 100 ke 200. Duk luar-luar astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih banyak. Tu tak ada apa. Nak selawat kepada Nabi, selawat banyak, tak ada gapo. Tapi hak matatan, hak Nabi royak dalam sunnah dia setara tu, kita buat jadi cukup dulu. Buat jadi cukup, siap. Lepas tu hak lain-lain duduk di kita lah. Luar tak luar, ada masa tak ada masa, duduk di kita sendiri. Nah, gitulah. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Mereka yang bersifat demikian, sifat saat ni, sifat kafir dengan ayat-ayat Allah,
tak terima nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kafir dengan Rasul. Tak, ingkar belaka. Tak saya terima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balasnya neraka Jahannam. Allah, ni tu hasbuk dah lah. Bima kafaru, disebabkan mereka kufur. Letih sungguh jadi orang kafir ni dah. Letih jadi orang kafir. Dia tak tahu lagi lah ni kata dia letih. Kita tengok ni puasa letih dah belah-belah. Letih kan no? Nasib puak-puak dia kalau lah mati, bukan mati dalam Islam, boleh katakan wajib. Jelas-jelas cerak nah katanya nengakolah orang-orang kafir. Sampai tu letih. Kita berpahal Islam, kita tengok pergi gambar orang kafir. Berasa belah-belah katanya, kalaulah Islam tak sapa di telinga puak-puak dia, tak masuk, tak jelira dalam hati, serta Allah Ta'ala tak buka hidayah. Ni apa? Orang kafir ramai pahal Islam lah ni. Saya pergi ceramah sekali dengan Tok Cha. Naik teweti, Tok Cha, orang Kristian, saya. Tok Cha sebut dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok Cha mula-mula mukaddimah, พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Tok Cha cerak-cerak sebut. Bawa sebut Nabi Muhammad dah. Tok Cha tu ajar orang-orang Islam. พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่าในเมื่อชื่อของท่านนบีนั้นพี่น้องต้องศอลาวาตด้วยพี่น้องต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม saya rasa weh hei sore Tok Cha tu lo royak katanya bos sebut nama Nabi selawat kata. Tok Cha suruh kita selawat. Panas sungguh. Dia royak katanya dia baca Quran habis buah. Tengok kuamai gapo retik hak ada dalam Quran. Ni bahasa heran dah ni. Tapi yang duduk di hidayah Allah Ta'ala tak buka lagi. Tu sabit tu kita penting benar dia. Bukan duduk di ngaji, bukan duduk di pandai sangat, bijak sangat, tapi duduk di hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan nak buka pintu hati manusia tu. Kalaulah Tuhan teri pintu hati, walaupun orang Islam sendiri pun dia Tuhan teri pintu hati, ikut siapa mari royak. Dia reti, dia faham, tapi dia tak nampak, tak jelira, tak sera dalam hati dia. Nah, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Tu herayat lagi di sini katanya, disebabkan mereka itu kufur, ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Maknanya ambil ayat tu hewak sebagai menganyi-mainnya. Kalaulah zaman-zaman dulu tekah rasul du ada, nabi du ada, orang yang hidup sekali dengan rasul, sekali dengan nabi ni menganyi-mainnya, hina kepada nabi, hina kepada rasul. Sampai itu masa yang Allah Ta'ala letak manusia ni dah, bukan katanya geligo orang zaman dahulu boleh jumpa dengan nabi pak tu, geligo suk-suk geligo walaupun semolek-molek manusia. Orang beriman dengan nabi, boleh jumpa, boleh ikut ajaran nabi, adalah sebaik-baik manusia. Tapi ada ramai manusia duduk sekali dengan nabi dah nampak dengan mata puak-puak dia, tapi dia ingkar, dia kafir. Puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab, puak-puak Abu belakang lah. Orang yang gedebel-gedebel duk cari jalan nak bunuh Nabi. Sampai tu umur Nabi masa duduk di Madinah dah, satu ketika Nabi taknya Yam duduk di pintu Nabi. Sahabat Nabi sendiri suka rela utiton duduk Nabi, tak apalah saya jadi orang jaga
pitu rumah Nabi. Siapa-siapa nak masuk kena minta izin dulu. Tengok siapa setara tu Nabi umuh dia orang jaga. Ba Allah Taala waktu turun satu ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Tu hewayat kepada Nabi sendiri, katanya Allah akan pelihara mung daripada bahaya hak manusia nak buat. Maknanya manusia tak akan boleh buat. Tak akan bui bahaya kepada tubuh mung, hey Muhammad. Barulah Nabi wayak kepada sahabat, kata tak apalah. Tak kena jaga dah di situ. Tu hai jami siap dah. Tapi Masya Allah, sebahagian manusia sama ada di Mekah, sama ada di Madinah, ada belaka orang hak menganyi kepada Nabi. Fatrah Mekah tu fatrah yang sangat teruk. Nabi kena terima apa ni? Bala, kena terima kata-kata yang teruk, perbuatan pasal Nabi. Kadang-kadang Nabi teriak tu biar air mata. Anak-anak Nabi sendiri teriak tu biar air mata saya kepada ayah dia. Sebab tengah-tengah duk semaya orang ambil kakah dalam natal. Ada perut, ada lipo, ada benar-benar cemar ke apa tu, gedum atas kepala Nabi. Tekah dia duk sujud. Tapi Masya Allah, Nabi ni dia tak balah manusia. Dia tak balah orang hak buat dia. Dia gitu. Sampai tu dia banyak berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, bukakanlah pintu hati, berikanlah petunjuk kepada puak-puak aku ni. Sebab apa? Sebab puak dia tak tahu. Tengok tinggi dah perasaan Nabi masa dia duduk berdakwah, duk royak Islam kepada manusia. Dia bukan tengok zahir saja dak, tapi dia tengok batin. Dia tengok bukan tengok masa tu dak saja dak, tapi dia tengok masa sikit lagi. Gapo? Kalaulah harapan Nabi, orang-orang di zaman tu tak beriman, tapi dia harap anak cucu puak-puak ni akan beriman sikit lagi. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita apabila kita ni sebagai orang terima saka daripada Nabi, sebagai umat Nabi Muhammad, kita terimalah ajaran Nabi. Jangan sama sekali kita menyalahi. Jangan kita reka amalan tu, reka buat ni. Hak Nabi buat cerak-cerak dah. Cerak-cerak dia buat. Ni sebab tu bila kita dinamakan nak kepada sunnah Nabi, berartinya benar-benar bid'ah kita tak terima sama sekali. Kita tak boleh dengar orang kecek huduh Nabi. Lah ni banyak orang duduk comti Nabi. Comti ke apa? Nabi bini banyak, Nabi caw arum. Dia duk kata, cari cut apa ni? Cut hak pasal nampak lemah-lemah. Baca Quran, orang-orang putih, orang-orang Kristian yang bijak-bijak, baca Quran, nak cari tempat mana hak pasal boleh cak. Tu cak pasal sini tak kena, sini tak kena. Hak sebenarnya tak tahu katanya hikmat gapo, sebab gapo. Duk baca Quran sekadar terjemuh. Sabik tu siapa baca Quran sekadar terjemuh, orang tu tak faham lagi Quran. Faham makna Quran, terjemuh balik makna tu faham lah. Tapi maksud dia tak faham. Kena berhajat kepada tafsir, berhajat kepada huraya daripada ulama. Ikhwah, akhwat ahli majlisul ilmi yang dikasihi sekalian. Kalau kita tengok menganying kepada Nabi ni, dia masuk belaka, sama ada lukih, sama ada kecek, sama ada buat. Supa belaka. Boleh jadi puak-puak kita biasa tengok dah. Saya tengok dalam gambar hak orang taik kasar lah. Orang buat Allah dengan Nabi, dia buat babi. Dia buat babi. 2 ekor babi, dia tulis Allah, lepas tu dia tulis Muhammad. Ni nak ayat katanya hina kepada
Allah dan Nabi. Dia buat so lagi kemaluan orang jatuh dengan kemaluan orang tino. Dia buat Allah Muhammad. Dia buat so lagi katung orang dek tengah-tengah tidur pak tu dah. Kejut dengan sebab orang duk bear. Orang bear tu dia buat muka anjing duk tengah bear. Dia tulis dengan bahasa orang putih. Dia katanya 5 times per day bite. Maknanya 5 kali sehari duk menyalok. Orang nak tidur tak boleh. Sebab apa? Baru duk tidur tengah sedap. Kejut. Duk panggil. Bahasa yang orang ramai tak faham. Ni tengok ni. Itu adalah timur daripada orang yang tak faham Islam. Kecik mudah-mudah orang kafir lah. Orang kafir. Tak faham siapa setara tu. Pas kalau kita tengok orang Islam di zaman dahulu, belum pada kita sikit, tak sampai 100 tahun. Kalaulah cerita sini sikit, iaitunya Mustafa Kamal Atatürk. Masa dia guling pemerintah Islam di Turki, dia nama Mustafa Kamal nama dia. Nah, Mustafa Kamal, dia berpendapat yang mari mikir sore masa dia jadi ketua Turki waktu tu, dia katanya kita tak boleh ban dah dengan bahasa Arab, kita kena ban dengan bahasa Turki. Kita kena semaya Allahu Akbar kena sebut dengan bahasa Turki. Sebab apa? Allahu Akbar duk baca Fatihah, duk baca tahiyat tu bahasa Arab. Semaya hok baca bahasa Arab untuk orang Arab saja ya. Dan nak semaya we faham sungguh kena semaya tiap-tiap bahasa tu kena semaya dengan bahasa dia. Barulah faham. Mustafa Kamal lah orang hok mula-mula buat orang tino kena prakuat bon weti. Bukan orang kafir reka dah. Mustafa Kamal lah orang mula-mula sekali ambil orang tino pakai boge tu naik duduk atas weti, we orang tengok katanya tubuh siapa molek, tubuh siapa comel. Tu orang Islam. Dunia duk sanjung dia. Duk puji dia katanya pongan dia adalah berjaya memajukan negara Turki. Kalau kita kira katanya lorong tu law belaka. Lorong kafir dengan lorong orang Islam apa pasal menetel hukum Islam, tak terima hukum Islam sampai ke telajak dah. Lorong tu law belaka. Cuma kita jangan duk hukum kata hak ni ahli neraka ni, kita tak boleh hukum. Tapi perbuatan manusia menunjuk katanya
dalam syurga-syurga lah. Hak kita biasa duk dengar sokmo. Tajri min tahtihal anhar. Mengalirnya di bawah-bawah syurga tu, iaitunya air-air sungai. Sebab tu saya tahu tabiat manusia ni dia suka kepada air. Dia suka kepada air. Nah, dia suka tengok air duk mengalir. Walaupun orang hak pasal tak boleh kita tengok sokmo, belalah beli gambar tak apa dah. Gambar hak pasal pub view. Tak. Gambar namtok, gambar gapo tepek di dinding besar-besar dang. Tengok sokmo rasa suka, hati sejuk, mata memandai. Walaupun gambar ya tu. Setengah-setengah orang dah kasih kepada air, nak nampak air gerak sokmo, belalah beli tu ikan apa ni? Ikan hak ya perah kecil-kecil, belalah rugi api, duk kena bubuh oksigen sokmo gerok. Nak tengok katanya air, nak tengok ikan.ความสุข manusia. Yalah kau tu ya tahu kata perasaan manusia ni, dia duduk saja tak nampak gapo, tak sedap weh. Kena dengar air, kena tengok air, kena terjun mandi bau. Kita sikit lagi lebih pada ikan pelaloma lagi. Berenang dalam air. Dia masuk syurga. Sambil tu satu hadis Nabi dah. Nabi duk royak syurga, Nabi royak kata ada kuda dalam syurga. Orang Arab Badawi seorang, dia dengar Nabi duk royak kuda jeliga dia. Oi, sedap Nabi royak. Bo Nabi kecek habis, dia tanya Nabi, dalam syurga ada kuda tak Oh, dia tanya. Dalam syurga ada kuda tak? Nabi pun royak, mung duduk dalam syurga, bukan kuda jalan dak, tapi kuda terbang. Oh, gitu Nabi dah. Nabi royak. Kuda boleh terbang, dia tak jalan atas tanah syurga. Ni nak ayat katanya, orang dia gila sekarang dah. Apabila orang royak tajuk gapo pak, ya perhatilah supaya orang gila burung titik. Burung titik orang gila kereta burung ngobak jamu gapo bapak orang royak. Pak perhatilah dah. Jalah dah. Sebab tu apabila kita dengar syurga pun berasalah katanya, insya-Allah kita akan jijak dengan kaki kita boleh masuk di dalam syurga Al-Firdaus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nuzula, perkataan nuzula di dalam ayat 107. Ibnu Katsir katanya dhiyafah. Nuzula tu maknanya tempat tetamu. Tempat orang rabkek. Supaya orang mari rumah kita lah. Kita tak ajak masuk dapur. Nah, orang masuk rumah kita buka pintu pak, mari duduk atas kursi hak kita sedia. Kalau orang-orang zaman dulu, rumah-rumah tak ada kursi, dia apatika. Akak air. Kalau zaman dulu benar tu, dia gobek. Ya? Akak kini, akak kapur zaman dulu. Lah ni tak ada dah. Lah ni kena akak pasal air-air berwarna kuning ke merah ke putih ke gapo kecek atas kursi, atas meja, atas gapo. Nuzula di sini maknanya tempat terima tetamu. Bermaknanya Allah anggap kata kita ni sebagai tetamu dia. Chenครับ. Gitulah kalau kita banding mudah-mudah dengan kecek manusia. Sila boleh masuk. Sampai tu Allah royak di dalam akhir surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dipersilakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimasukkan syurga berpuak-puak. Zumar situ maknanya berpuak-puak. Sampai tu surah Az-Zumar maknanya surah berpuak-puak. Allah Ta'ala juga royak belum pada ayat tu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dihela orang-orang kafir jekoh. Hoi, goi. Hamak orang-orang kafir masuk dia dalam lubang dengan aku. Gih masuk. Guna kata yang tak senonoh. Guna kata-kata yang bengih. Tapi dengan orang Islam, Masya Allah,
Tuhan sudah pun buka dah pintu syurga. Gigi sila masuk. Seolah-olahnya guna perkataan yang sangat lembut. Tahu katanya penat lelah orang Islam duduk di atas muka dunia dengan amalan, dengan ujian, dengan sabar, dengan gapo. Hari ni aku nak balas mung, iaitu yang boleh masuk syurga. Habis tu kena bahasa mujub besar kita ni dah. Tuhan takdir kita jadi orang Islam, kita ada iman, kita yakin ni. Allahu Akbar. Tak ada dah nikmat yang paling besar sekali di atas muka dunia. Cuma kita kena apa? Kena pegang molek iman kita. Yakin kita supaya berterus sampai ke hari akhir kita mati. Jangan wigonye. Wi kuat semua. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Jalan dah. Istiqamun maknanya orang tu berterus. Istiqamah semua, buat apa-apa belalah sikit pun. Tapi buat semua, rajin semua, jangan tinggal ataupun jangan malah. Tu ayat di dalam ayat 108, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Kekal, tak mati dah. Tak mati, tak tua. Muda semua. Umur 33. Sabit tu siapa-siapa umur 33 pukul gambar banyak. Pukul gambar apa tepek ni kawan ni. Tekah umur 33. Tu sebab apa? Umur standard manusia hak duduk dalam syurganya 33. Belalah mati umur 60, umur kurang semula. Krik jadi 33. Tubuh super belaka. Comel belaka. Sedaknya duduk dalam syurga. Tu. Orang hak mati tak ada bini, boleh bini dalam syurga. Orang hak mati tak ada belaki, Tuhan dia dia masuk dalam syurga. Boleh jadi boleh jadi Setengah-setengah orang-orang tanya di zaman Nabi, pas orang hak ada bini banyak Orang hak ada bini dah. Bininya banyak. Lepas Tuhan nak widuk lagu mana? Tuhan pilih kepada manusia. Sebab apa? Dalam syurga ni perasaan deki tak ada dah. Perasaan deki tak ada. Bukan atas supaya ngaduk atas dunia. Bini tua nak marah ke bini muda wasa tak senang hati dengan bini tua. Balas sama. Tapi dalam syurga Allah senangnya. Sebab pucuk nak boleh deki tu tak ada dah. Tengok pak senang. Tengok kita dalam muka bini kita, nampak kita. Allahu Akbar. Bini kita telak alia nampak ku putihnya, sedaknya, tengok. Tangan yang hijau. Sabit tu Tuhan ayat wa kawa'iba atraba dalam surah Amma Yatasaalun. Kelik muda semula, orang-orang tino hak mati tua dah. Dada dia ni kecil, mek. Kelik mari nothing semula. Atraba ni maknanya nothing semula. Muda. La ilaha illallah. Sabit itulah. Cita-cita manusia doa amal soleh di atas muka dunia dah. Nak kecak syurga, nak masuk dalam syurga, bawa tengok dalam ayat-ayat Quran, dalam hadis Nabi. Orang panggil madadah untuk kita pejam mata rapat, minta dengan Allah Ta'ala setiap hari. Jangan berhenti minta syurga dan jangan berhenti buat amal, buat perkara yang baik. Demi untuk balas kebaikan kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita pergi sikit lagi dah, boleh 2 minit lagi sebagai akhir. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lauk jadi dawat, lauk semua atas dunia ni jadi dawat untuk nak pergi menulis, untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku,
Maknanya untuk tulis ilmu Allah, untuk tulis kebesaran Allah. Ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni amat sedikit ya. Tapi kalaulah dibanding dengan lauk jadi dawak, nascaya Tuhan rakyat kata gapo? Sudah tentu akan habisnya, keringnya lauk itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanmu. Maknanya ilmu yang ada di sisi Allah Ta'ala dah, kalaulah kita ambil air lauk, menulis, royak, kering air lauk. Ibnu Katsir royak di sini. Saya tulis di muka mana? Berkata Ar-Rabi' bin Anas, "Inna mathala ilmi al-ibadi kullihim fi ilmi Allahi ka qitratin min ma'il buhuri kulliha." Ilmu yang ada pada sisi manusia semua kita, kalau kita nak kira ya orang zaman dulu sampai akhir sekali, ilmu hak tu hewi kepada manusia nak banding dengan ilmu hak di sisi Allah, seperti setitik air laut. Setitik air laut banding ilmu hak ada di sisi manusia. Air laut semua tu adalah ilmu Allah. Inilah rasanya tak habis. Sebagai ayat akhir Suratul Kahfi, ayat yang ke-110, insya-Allah kalaulah saya ada peluang, ada masa, kita akan sambung semula. Oleh kerana masa sudah pun cukup sejam untuk kita belajar di hari ini. InsyaAllah barakah dengan ayat Quran, dan kita berdoa semoga kebaikan dunia dan akhirat Al-Firdaus yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.